ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. Yang berbahagia Tuan Pengerusi, Tuan Imam Bilal, Ahli Jawatan Kuasa Surau Asy-Syukuriyah, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat rahimakumullah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan kita semua Allah berkati, redha kita dan Allah tempatkan kita di dalam syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, sambungan daripada kitab yang kita baca, kitab Al-Hikam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, syarah daripada kitab Al-Hikam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Pada malam ini tajuknya ataupun bitahtil mawdu', di bawah tajuk ajaib, kata dia al-ajaib, yakni keajaiban. Qala muallif atau qala al-musyarrih rahimahullahu ta'ala, kata pengarang di dalam syarah kitab ini, Ibnu Ajibah rahimahullahu ta'ala. Ibnu Ajibah rahimahullahu ta'ala seorang ulama, dia kata, kalaulah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan sesuatu untuk kamu kecuali ihsan dan kurniaan, maka amat pelik, kata dia, kamu meninggalkannya dan meminta hajat dan berharap kepada yang lain. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan sesuatu itu, asyai', Allah tak menjadikan sesuatu itu kecuali ihsan dan kurniaan, kata dia, pelik kalau kamu meninggalkannya dan minta hajat kepada yang lain. Yang pertama, kita kena faham beberapa istilah dan perkataan. Dia kata yang pertama tentang kurniaan dan ihsan. Kurniaan ini makna dia pemberian. Yang Allah bagi ni macam-macam tuan-tuan, tak boleh nak sebut banyak sangat. Di antaranya adalah nikmat. Allah kata wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Jika kamu nak hitung, maka tak terhitung nikmat. Nak kira, nak kalkulate, tak boleh nak hitung nikmat yang Allah bagi kat kita ni. La tuhsuha. La ni sampai bila-bila pun dia tak guna lan. Kalau lan ni abadan abada, la ni makna dia adalah orang cuba nak kira, orang mengira tapi dia tak mampu. Dia akal kita yang lemah ini tak boleh nak kira, hitung nikmat Allah banyaknya. Sedangkan kalau kita tidur ataupun dalam mimpi kita pun, kalau kita tak bergerak pun masih bergerak lagi nikmat Allah Ta'ala tu. Iaitulah masih lagi Allah bagi kepada kita nikmat hidup. Nikmat hidup tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tidur tu masih ada nikmat tidur. Ada orang yang tak ada ataupun tak boleh nak tidur, insomnia kan, tak boleh nak tidur. Jadi nikmat ni Allah bagi, masya-Allah begitu, la tuhsuha. Jadi kerja kita tuan-tuan dan puan-puan, dia kata apa? Meminta dan berhajat. Tu kerja manusia tu, dia meminta, kena minta lah. Jadi kita minta yang baik-baik, minta yang hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tuhan kami minta atina, anugerahkan kami yang baik-baik di dunia, yang baik-baik, sahabat yang baik, kerja yang baik, jiran yang baik, apa lagi, rezeki yang baik, dan di hari akhirat nanti kami minta yang baik-baik ya Allah. Apa di hari akhirat yang baik-baik? Diberikan catatan kanan, buku diberikan belah kanan. Kemudian dipercepatkan yaumul hisab tu, sebab panas sungguh hari akhirat ni.
Panas sungguh tuan-tuan dan puan-puan. Hari akhirat ni panas. Bergelut dengan manusia, jutaan bilion manusia. Daripada awal-awal manusia yang pertama, Nabi Adam, hinggalah manusia yang terakhir yang ada wujud pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tak kira lagi yang jin ni. Jin pun ada. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab apa? Wa ma khalaqtul jinna, Allah kata tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Makna dia jin dan manusia ni akan dihitung oleh Allah Ta'ala. Tadi duk sembang petang tadi pasal jin. Ni sahabat saya cerita pasal jin lama juga. Cerita pasal jin, tapi jin tak pernah cerita pasal kita pun. Tuan-tuan dan puan-puan tu kata, kadang-kadang kita sembang ni yang tak bersangkut pun dengan kita pun. Kata Syekh ni, apa-apa yang kita buat hari ni, hadirin rahimakumullah, bertepatan kalau boleh apa yang ditanya dalam kubur tu. Kalau boleh lah, supposed to be, kata orang Kajang Prima kan. Kalau boleh apa yang ditanya dalam kubur, apa dia? Awwalu ma yuhasabu bihil 'abd yaumal qiyamah fil qubur as-salah, sembahyang. Kalau tuan-tuan boleh sembang dengan kawan-kawan kan, kita duduk lepak meja sembang pasal sembahyang, tu kemah ha? Ni geng mana ni sembang pasal sembahyang? Ni geng Sarjana Prima apa, mantap. Yang dia tak sembang dah pasal motor, pasal kereta, dia sembang pasal sembahyang. Masya-Allah tuan-tuan. Kemudian dia sembang pasal apa? Pasal muhasabah diri dia. Kata Nabi Musa. Nabi Musa ni tuan-tuan dan puan-puan, dia berguru dengan Nabi Khidir alaihissalam. Cukup banyak ilmu yang dia dapat daripada Nabi Khidir, yang tersurat dan yang tersirat. Kemudian bila dia balik tu, dia kata apa? Dia kata untungnya orang ni kalau ada 3 karakter ni. Ada tiga sifat ni. Yang pertama, lidah dia senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang hak macam ni tuan-tuan dan puan-puan, orang ni untung, kata Nabi Musa. Sebab dia Nabi Musa ni dia berguru dengan Nabi Khidir, alim daripada dia. Nabi Musa ni alim tuan-tuan. Wa kallamallahu Musa taklima. Kemudian kata dia yang kedua, orang ni beruntung. Yang pertama untung kalau dia gunakan lidah dia bercakap, ingat, sebut nama Allah. 2, zikir ni sebut dan ingat. Yang kedua, orang ni beruntung dikira bila mana dia tak banyak cakap. Tak banyak cakap ni tuan-tuan cukup untung, sebab tak banyak salah. Bila tak banyak salah, tak banyak dosa. Bila tak banyak dosa, maka jauh daripada neraka. Maka bila jauh daripada neraka, dekat dengan Tesco syurga. Sajalah saja gurau sikit kan. Tengok senyap dia, insya-Allah. Hadirin rahimakumullah. Tuan-tuan dan puan-puan, masya-Allah begitu. Yang ketiga, yang kedua tadi orang yang tak banyak cakap, tapi dia buat apa? Dia tafakkur. Wasamtuhu tafakkura. Dia banyak tafakkur. Tafakkur ni makna apa? Dia duduk saja-saja, dia tengok kekurangan diri dia, dia kerja nak apa yang aku nak upgrade. Apa macam mana aku nak dekat dengan Allah. Quran aku ni hari ni tak berapa lancar sangat, aku nak pergi lancar lagi. Hari ni kalau boleh aku nak zikir, sebab biasanya zikir dia buat 50, nak upgrade 60. Macam tu. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita bertambahnya usia kita, maka dekat kita dengan kematian. Tiap-tiap hari ada orang mati. Kemarin hari ni ada orang mati tuan-tuan. Kenapa kita tak mati? Itulah persoalannya. Kerana Allah bagi kita peluang. Allah bagi kita peluang, kata ulama, peluang apa tu? Itulah untuk kita tambahkan 2. Yang pertama, pengetahuan. Tahu, sedar, kenal Allah. Dan yang kedua, tentang amal kita kena pertambahkan. Tambah lagi. Jangan kita, dia panggil apa? Dia panggil mumilah, iaitulah kita bosan Jangan kita la tayasu min rahmatillah, putus asa. Janganlah tuan-tuan dan puan-puan kita merasa cukup dengan apa yang kita ada. Jangan rasa cukup, kena rasa more hungry, kena rasa dahaga, kena rasa tak cukup untuk kebaikan. Fastabiqul khairat. Ini motivasi tuan-tuan dan puan-puan. Yang ketiga, orang yang beruntung, kata Nabi Musa. Yang ketiga adalah orang yang suka berjalan. Dia tak duduk di rumah, dia tak cakap banyak,
dia tak diam banyak, tapi dia suka kaki dia bergerak. Dia suka berjalan. Dia pergi mana-mana, wa nazruhu, mata dia tu dia tengok apa? Ibratan. Dia mengambil ibrah dan pengajaran. Ini orang yang cerdik, tuan-tuan. Yang pertama tadi orang yang zikir, orang yang mengajar, orang yang berzikir. Yang kedua tadi orang hak jenis dia tak bergerak. Yang pertama tadi orang alim dan orang soleh. Yang kedua tadi boleh kata kategori dia orang hak tak cakap banyak, yang duduk di rumah siapa dia? Suri-suri rumah, ada muslimat. Depa pun nak masuk syurga juga perempuan. Ingat kita saja lelaki nak masuk syurga, depa pun nak juga. Kan? Depa duduk di rumah, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tinggalkan di rumah kita dengan ayat-ayat yang baik, dengan nasihat-nasihat yang baik, dengan pedoman-pedoman yang baik. Dan yang ketiga, kita lah tuan-tuan. Orang dunia ni suka berjalan, pergi kerja, balik kerja, naik motor, naik kereta, naik KTM, naik Ducati, naik Kawasaki, naik apa lagi kereta macam-macam. Tapi mata dia tu, dia ambil pengajaran, ibratan, ambil yang baik. Dia tengok orang, dia bantu. Dia duit lebih sikit, dia sedekah. Orang macam ni tuan-tuan dan puan-puan, ketiga-tiga orang ni, maka Nabi kata masuk syurga, insya-Allah. Hadirin rahimakumullah. Hak itulah yang dikatakan, dia panggil apa? Kurniaan. Kurnia. Tu masuk balik tajuk. Kemudian dia kata pelik kalau kamu meninggalkannya. Meninggalkan ni makna dia meninggalkan benda-benda hak Allah bagi ni. Allah bagi kat kita ni macam-macam lah, ada kelebihan. Jangan kita tinggalkan kelebihan. Dan apabila Allah lebihkan kita, maka kita ingat satu ayat daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Haza min fadli rabbi. Ada satu kereta tu saya tengok, kereta Velfire, executive yang hak tu lah. Kan mahal tak Haji? Nak beli kereta, tuan-tuan lagi kemah lagi, kata Datuk kan. Dia tulis kat belakang tu tapi bagus juga. Dia tulis belakang tu haza min fadli rabbi liyashkurani au am akfur. Tu dia. Tuan-tuan, ayat ni beringat kat kita. Allah bagi kat kita ni macam-macam. Sama ada liya belual ni dia punya li ajli, tujuan dia untuk menguji. Sama ada either kita ni bersyukur ataupun kita kufur, tuan-tuan. Gitu. Apa makna kufur? Tinggalkan perintah Allah. Apa makna syukur? Melakukan perintah Allah. Orang yang takwa. Dengan hari Jumaat, khatib ni dia akan sebutlah tuan-tuan ulang-ulang kali. Apa? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang pertama kita pegang apa? Takwa. Yang kedua kita pegang mati. Tamu tu mati, mati. Yang ketiga kita kena pegang agama. Makna dia tuan-tuan dan puan-puan, hidup beragama, mati pun kalau boleh, dan kita nak sungguh-sungguh untuk mati dalam agama. Sakit ingat Allah, senang ingat Allah, sihat ingat Allah, sakit ingat Allah, kaya ingat Allah, miskin ingat Allah Ta'ala. Yang kata dia orang yang pelik, ni orang hak pelik, al-ajabu. Hari ni kita dapat bahasa Arab satu perkataan, al-ajab. Ajab ni makna dia apa? Ajaib tu jamak kepada al-ajab. Al-ajabu makna dia apa? Miracle. Keajaiban. Ajaib ni apa? Benda yang pelik. Ajaib. Apa perkataan ajaib? Dalam hadis Nabi kata al-ajabu minal muslimin. Satu keajaiban yang pelik bagi orang Islam, bila dia diberikan anugerah oleh Allah, dia bersyukur, Allah tambahkan dia nikmat. La in syakartum la azidanakum. Tapi bila dia tak dapat apa? Kelebihan. Dia tak dapat kelebihan, tapi dia dapat benda hak kurang, sakit ke? Kan? Satu benda yang pelik, bila dia sakit tapi dia tidak merungut, dia redha, dia sabar,
Allah ampunkan kafaratun lima bainahuma. Allah ampunkan kedua-dua, lima bainahuma. Apa makna dia? Apa yang ada pada dia. Tangan kanan buat jahat, tangan kiri buat jahat, mata kanan tengok hak nu, mata kiri tengok hak nu. Masa muda-muda dulu contohnya, kan, kaki nu langkah sana, kaki ni langkah sini, pimai-pimai tang tu. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah ampunkan dosa dia apabila dia ini sakit, kurang. Tu dia. Tuan-tuan dan puan-puan, semalam makcik saya meninggal dunia. Orang hak dekat dengan saya, dia selalu support saya, tuan-tuan. Meninggal dunia, sakit, kan? Sakit Allah bagi sat dia, kanser. Kanser ni tuan-tuan, dia tak lama. Kadang-kadang within 4-5 bulan sahabat kita pun meninggal dunia, kan? Cikgu, kan? Ini tuan-tuan dan puan-puan, kullu nafsin za'iqatul maut. Kerana yang hidup pasti mati. Saya pun akan mati, tuan-tuan dan puan-puan. Kita semua akan pergi meninggalkan dunia yang sifat dia sementara. Jadi kita kena ambil satu pesan ulama. Dia kata, al-ajabu kullal ajaib, kullal ajab, kullul ajab. Amat menghairankan, ajaib, orang yang lari daripada sesuatu yang sangat diperlukan. Hak ni kalau kita sebut apa-apa perkataan pun sama ada dua. Yang pertama ijabiyah, yang kedua salbiyah. Kalau ijabiyah ni makna dia positif. Kita ni tadi kita dengar satu kata-kata hadis daripada Nabi Musa. Apa-apa yang kita tengok, kita kena ambil yang positif. Jadi positif kat sini, kalau ajaib hak tadi ni lah, dia dapat lebih, dia ingat Allah, dia kurang, dia sabar. Itu ajaib, kelebihan. Ada juga orang yang ajaib tapi negatif. Ni dia masuk isu yang pertama, pasal orang ajaib tapi negatif. Apa dia? Orang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia macam-macam, tapi dia lupa Allah. Ajaib mah pelik. Bagi macam-macam, kita nak bagi dekat dia ni duit, contohnya misalan kias. Kita nak pergi kedai, tuan-tuan. Pergi kedai, tuan-tuan bawa apa? Bawa duit, kan? Memang bawa duit nak makan, kena bayar, kan? Nak bagi duit. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, dia muka masam. Dia muka masam tu, dia tengok kita pelik. Nak makan apa? Tanya macam nak gaduh. Masya Allah. Pelik tak, tuan-tuan? Haji, pelik tak? Nak bagi duit, tapi macam seolah-olah tak mau duit, kan? Patutnya tanyalah, selamat datang, marhaban bikum. Nak makan apa, tuan? Masya Allah. Kan? Bila kita pun datang pertama kali, lepas tu kita akan datang lagi tak? Kalau layanan dia baik, datang lagi, tuan-tuan. Kan? Tapi kalau dia layanan dia tak baik, kita datang pertama kali kena rimbuk macam tu. Rimbuk, orang Kedah kata rimbuk. Kena bubuh macam tu dah. Pak kena. Nak makan apa? Sengih. Kita sengih dengan isteri kita, anak-anak. Dia main kat kita, dia marah. Sengih apa? Kedai ni bukan boleh sengih-sengih. Contoh. Tapi tuan-tuan, orang hak mengaji ni dia sabar. Kan? Sabar. Bini tanya, abang awak ada marah kita? Tak tahu abang, tak tahu. Kan? Nak bangkit rasa tak gamak. Order bilah. Ni lah kata dia. Kita makan sini lah no. Yang kata kat isteri dia. Tak mai dah. Sebab apa, tuan-tuan? Pelik. Kan? Macam tu juga kata ulama, al-ajabu, satu keajaiban yang menghairankan. Orang yang lari daripada sesuatu yang sangat diperlukan. Mimman yahrubu mimman la infikaka lahu. Orang yang lari daripada sesuatu yang dia perlu. Tu dia, masuklah tajuk. Jadi mukadimah panas sikit, masuk tajuk, tuan-tuan. Apa benda yang kita perlu? Di dalam Islam, dia ada beberapa istilah. Yang pertama, dia panggil daruriyat. Benda yang darurat. Darurat ni apa? Tak dapat tidak. Kalau tak ada dia, memang tak boleh hidup. Nah, gitu. Tuan-tuan nampak lagi istilah tu? Ataupun contoh dia begini. Contoh dia begini, tuan-tuan.
Asal benda tu tak boleh buat. Kan? Tapi kita terpaksa buat. Asal tak boleh makan, tapi boleh makan. Ataupun asal kena buat, tapi bila darurat tidak terlepas dia punya apa? Kefarduan itu. Contoh macam beginilah sekarang ni, kena buat. Kena sembahyang tuan-tuan Jumaat. Tak sembahyang Jumaat, sampai hadis Nabi kata 3 kali dicop khatama alaihim munafiqin. Cop orang munafik. Allah munafik ni tuan-tuan, bukan sikit-sikit duduk dalam neraka tak keluar dah. Al-asfar, duduk dalam al-asfali minan nar, duduk dalam patak neraka bawah bersama orang kafir. Na'udzubillah. Dah lah duduk dekat atas dunia, dia tak boleh nak buat apa, dijaga pantang larang, tiba-tiba kena cop munafik. Allah. Tak semayang, contohnya Jumaat. Sebab al-Jum'ata ila al-Jum'ati, maka Jumaat kepada Jumaat itu adalah peringatan, ada tazkirah, ada khutbah. Jadi kita kat situ kena solat Jumaat wajib. Solat Jumaat pula tak boleh seorang-seorang. Kalau tak jadi zuhur saja. Kan tak? Tapi tuan-tuan dan puan-puan, bila mai COVID-19, sebab kata orang langgak tu COVID nothing, kepala kambing. Dia buat lawak boleh kan. Apa dia kata apa, COVID kepala bapak apa, lah kali masuk 4 hari. Saya tengok pun tergelak, mak saya tengok gelak. Berapa puluh kali tengok pun gelak je. Dia orang Kedah macam elok-elok tu. Kan tuan-tuan, saya orang Kedah. Orang merah dia hijau. Tahu merah? Dia hijau, tak ada apa. Orang hijau dia merah. Lah ni pakat-pakat merah balik. Padahal muka. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya terima ngaji tadi, Haji kata 200 lebih. Nak saya biar tadi 200 lebih Ustaz. 200 berapa Haji? 70. Allahu akbar. Tuan-tuan kok mana pun janganlah tutup surau, saya nak main mengajar. Saya freelance tuan-tuan. Kerja pun tidak, main mengajar pun tutup kau, kena makan apa. Gitulah cerita dia. Tapi Allah bagi rezeki, insya-Allah. Kita buat agak online tuan-tuan. Dia mula merapu patah balik. Mana? Pasal apa tadi? Tuan-tuan? Pasal Allahumma salli ala Muhammad. Saya lupa dah. Ji? Pasal ni, pasal COVID. Jadi bila Jumaat ni tuan-tuan, jadi tak wajib bila ada darurat. Gitu. Ataupun lebih kurang kita kata tak boleh makan khinzir. Tapi bila masuk hutan, badan lemah, nak mati lah ni, tak ada makanan apa. Tengok duduk main lengkap depan kita. Ulang ke? Khinzir tak boleh ni, maka cucuk buang boleh makan, tapi makan jangan banyak sangat. Ala qadar, ikut kemampuan. Mana itulah Islam, dia mudah. Tapi tak boleh ambil mudah. Ada kaedah dia. Ad-darurah tubihul mahdurah. Ad-darar yuzal. Al-masyaqqah tajlibu taisir. Gitu. Tuan-tuan dan puan-puan, itu cerita pasal benda yang kita perlu, darurat. Istilah yang kedua tuan-tuan dan puan-puan adalah istilah yang dikatakan hajiat. Ni kita nak kata ni. Benda yang hajat tuan-tuan dalam hidup kita apa? Yang pertama tadi darurat, makanan, kena makan. Minuman. Yang kedua, kita berhajat kepada agama, panduan, ilmu. Itu panggil hajat. Benda apa yang kita berhajat tuan-tuan? Agama sangat perlu. Apa-apa pun sebab kita perlu kepada ilmu. Sebab akal kita ni, dia ada fungsi dia. Maka dia kena bergerak selaras dengan ilmu yang dia takwil, yang dia dapat. Gitu. Sebab itu ilmu penting. Ilmu ni penting dan wajib, tak dapat tidak. Terutama ilmu fardu ain, ilmu agama, akidah, syariat, hukum hakam. Kita kena tahu sebab kita berlegar di antara khitabullah mukallaf ni. Kemudian ilmu tasawuf, ilmu tentang akhlak, ilmu tentang penyucian hati. Hati dia panggil apa? Hajiat. Yang ketiga, benda yang dia panggil berkehendak. Apa dia kehendak kita? Benda-benda yang kita mahu. Tapi benda tu kalau tak ada pun is okay. Apa dia? Iaitulah contohnya, benda yang kita nak maksudnya pakaian yang lebih daripada satu, yang pakaian
Dulu tuan-tuan dan puan-puan, tahun 1990, kalau orang pakai handphone, masa tu handphone besar kan. Handphone besar tu apa? Kan. Tak apa dengar je kata apa. Hak besar tu lah kira kan. Lepas tu tuan-tuan, tapi orang boleh pakai handphone ni kemahal. Ui, wireless. Kan. Lepas tu dia main kecil, 3 sekupang. Hak besar tu dulu tuan-tuan, baling lembu pun lembu mampus. Handphone dah okey lagi. Kan. Masa tu tak ada lagi color-color. Dia jadi benda tu tahsiniat. Mai tahun 2000, 2005, 2004, dia mula dah tuan-tuan dan puan-puan, dia jadi apa? Dia jadi naik kepada hajiat, keperluan. Itulah tuan-tuan dan puan-puan. Kerana kita nak sebut apa benda tu penting. Dulu kereta tak ada. Lah kereta jadi keperluan. Benda yang perlu tuan-tuan, dia bukan tahsiniat lagi. Tetapi itu dalam fiqh. Dalam tasawuf tuan-tuan, benda yang perlu, benda yang berhajat, contoh misalnya solat. Solat tuan-tuan dan puan-puan, dalam rukun solat ada 13. Dalam mazhab, dalam fiqh 13. Tapi ulama tasawuf tuan-tuan, dia letak 14. Apa dia? Yang rukun juga adalah khusyuk. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, macam mana kita lihat kisah-kisah sahabat, tabi'in, salafus salih, orang-orang abidin ni, mereka sembahyang banyak. Kita pun duk fikir, macam mana dia perlu sembahyang banyak kali, banyak sembahyang. Awak depa tak pergi kerja ke? Tak. Mereka sembahyang kerana mereka mencari dalam sembahyang mereka. Apa yang mereka cari? Mereka mencari dua, kata ulama. Yang pertama, mereka mencari ikhlas. Yang kedua, mereka mencari khusyuk. Tak jumpa semayang lagi. Tu sampai tak berhenti semayang. Hebat. Kita semayang tak jumpa, Allah letih dah lah. Kita hari ni khusyuk baru nak semayang. Bukan semayang nak cari khusyuk. Bukan tuan-tuan lah, maknanya orang mana-mana lah. Tuan-tuan alhamdulillah khusyuk tengok semayang. Jadi begitu makna dia. Khusyuk ni dia tidak ada, kena cari. Bila jumpa kena istiqamah. Apa doa dia? Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah, engkaulah yang memperbolak-balik hati-hati manusia. Sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Sebab tu doa ni kata alim ulama dibacakan sebelum kita nak bagi salam. Tuan-tuan amal tak doa ni? Allahumma ghfirli ma qaddamtu. Siapa yang amal dah doa ni? Angkat tangan. Satu, Datuk Haji. Saya tanya surah-surah mana? Okey, kita sama-sama amalkan tuan-tuan. Ini bukan kata bid'ah dalalah. No. Ini adalah bacaan yang Nabi SAW sendiri amalkan. Cuma dia bukan wajib. Tapi dia adalah tambahan. Tapi kalau tuan-tuan jadi imam, ada dua pendapat ulama. Yang pertama kata tidak, makna benda yang sunat tu kalau kita buat sehingga kan belakang kita ni ada orang ajus, orang tua yang tak larat ni, dia nak cepat, kita jangan lambatkan, ringkas. Tapi kalau kita semayang seorang ataupun tengok jemaah tu okey, maka kita tambahkan sikit. Sebab doa ni tuan-tuan, doa yang berkait dengan akidah, berkait dengan kita punya pegangan, panduan, hukum hakam. Apa doa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan sama-sama kita sebut Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik.
Amin ya rabbal alamin. Kemudian tambah lagi ulama tambah, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal wa min fitnah azabi jahannam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tiga itulah. Allahumma ghfirli, kemudian Allahumma ya muqallibal qulub la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas zalimin. Itu tuan-tuan dan puan-puan. Saya dapat ni daripada dulu mengaji di Pasir Tumbuh, Pondok Pasir Tumbuh. Nah ni tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan bermanfaat. Baik. Sambung lagi kata dia, dan berusaha mencari sesuatu yang tidak kekal. Nah, ulama pesan kat kita satu pesanan yang dia kata apa? Dia kata benda yang pelik, ajaib, bila hari ni orang lari daripada benda yang dia perlu. Apa benda yang kita perlu? Solat, kita perlu khusyuk tapi tak khusyuk solat dia, contoh. Apa yang kita perlu tuan-tuan? Nasihat tapi dia tak mau nasihat. Apa yang kita perlu? Pahala tapi dia nak cari juga dosa, begitu. Jadi makna dia benda tu pelik. Benda yang pelik. Sepatutnya kita ni, apa yang kita ditanya dalam kubur, hak itulah kita kena fokus. Tapi hari ni kita tak fokus benda yang tak ditanya. Bukan kita lah, makna dia orang lain tu, kalau dia tak buat macam tu. Macam ni lah contoh dia, bahasa Instagram kan. Dia kata hari ni orang boleh mencantikkan wajah, tapi dia tak mencantikkan hati dia. Begitu. Sepatutnya wajah tak perlu cantik-cantik, sebab wajah itu tidak dipandang oleh Allah Ta'ala pun. Allah tengok tak tuan-tuan dan puan-puan wajah kita? Dia hak ni keturunan mixed blood ni. Hak ni keturunan Nabi sekalipun, maka tidak dipandang oleh Allah. Cuma dia ada kelebihan, mendapat apa, Nabi sayang keturunan dia, umat dia. Bahkan tidak ada kasta pun sebenarnya. But Islam datang, dia membuang segala gap, breaking the gap or breaking the silo. Tak ada. Dulu ada tuan-tuan, tadi dia cerita dengan kawan. Waktu dulu tuan-tuan, waktu zaman nomad dulu, makan di atas, ada orang ni makan di bawah. Tuan-tuan baca tak sejarah kan? Kan ada gap begitu. Kemudian tu satu, kemudian lelaki dan perempuan pun gap. Perempuan ni memang hina sungguh. Tapi apabila Islam datang, dia mengangkat darjat perempuan. Bahkan Nabi sebut orang perempuan ni kalau dia salihah, kan? Sebab dunia adalah apa? Mata', perhiasan. Sebaik-baik wa khairul mata', sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang salihah. Itu hadis tuan-tuan. Nabi sebut, Nabi angkat darjat perempuan, bukan nak turunkan darjat lelaki tak, tapi nak mengangkat bahawa perempuan juga adalah manusia yang patut dihormati. Mereka lah yang melahirkan anak-anak kita. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, Nabi kata, disebut dalam riwayat, lelaki perempuan yang salihah lebih baik daripada lelaki yang salih. Tuan-tuan. Tapi kalau lelaki yang salih lebih baik, masya-Allah baik, gitu. Macam mana kita nak tengok lelaki yang salih? Solat dia berjemaah. Solat dia di masjid, di surau. Kalau di rumah pun berjemaah. Dia memimpin perempuan. Kita lelaki tuan-tuan. Kalau lelaki itu tak solat, kalau lelaki itu tak solat berjemaah, kalau lelaki itu tak datang masjid, dia bukan lelaki yang soleh. Kata guru saya, Syekh Abdul Samad, dia kata bukan lelaki yang soleh, tapi dia lelaki yang salihah. Mana dia? Perempuan lah tu kalau solat di rumah. Lelaki kena solat di masjid, datang juga usaha. Mana-mana kata dia, abang dah lewat dah ni, datang-datang, imam pun dah Assalamualaikum. Engkau lah ni masalah marah bini dia, lambat sangat iron baju. Jangan marah-marah tuan-tuan dan puan-puan. Lambat pun dah tetap dapat pahala. Baik. Dia makna dia satu keajaiban pelik. Hari ni pelik tuan-tuan. Orang duk kisah sangat pasal apa? Cerita pun kadang-kadang cerita, Masya Allah, cerita pasal apa? Tak bersangkut paut dengan kita. Pasal artis. Gaduh ni. Hantar tak? Dia kahwin, dia anak dia 3. Mana ada? Anak dia seorang. Gaduh. Tak penting pun. Kan?
Patutnya kita kena pentingkan apa? Bukan bergaduh. Maksudnya kita kena ihtimam. Ambil intabih hari ni apa? Macam mana Islam nak kuat? Macam mana Islam nak kemah? Macam mana nak bantu orang miskin? Subhanallah. Gitu. Itu yang sepatutnya. Supposed to be kita kena fikir. Gitu. Maknanya dia. Sesungguhnya fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Ini ayat Quran, tuan-tuan. Kata dia sesungguhnya dia bukan buta penglihatan, tetapi buta yang buta adalah buta mata hati di dalam dada dia. Allahu Akbar. Sebab tu ada orang yang buta mata tapi hati dia tak buta, kan? Terang. Dulu di Darul Quran ada dia ambil pelajar-pelajar yang buta ataupun OKU, tapi mereka hafal lebih laju daripada kita ni, daripada saya ni. Mereka hafal, ada yang setahun setengah hafal habis Quran, Masya Allah. Fokus. Handphone pun tak ada. Handphone dia ada, tapi handphone dia macam dengar suara dia gitu. Masya Allah, tuan-tuan. Itulah kelebihan orang buta. Maka dosa mata dia dah kurang dah. Nah, kan? Tapi jangan pula tuan-tuan balik rumah cucuk mata. Abang buat cucuk mata ni, abang tak maulah tengok maksiat. Ada lah begitu kan. Masya Allah. Al-ajabu, amat ajaib. Jadi Allah bagi mata, kita tengok yang baik-baik. Tengok apa yang baik. Tengok Kaabah. Tengok apa ibu dan ayah. Tengok isteri kita, bukan isteri orang lain. Tengok siapa lagi? Tengok tengok apa? Al-Quran. Ni antara 3 yang disebut mendapat pahala. Tengok Quran dapat pahala, tu belum lagi baca. Baca Quran, Nabi kata, bukan aku sebut alif lam mim satu pahala. Alif satu kebaikan. Baik. Tapi pahala berapa? Bi'asyrati amsalihah. 10 gandaan. Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, banyak pahala kita. Hari ni Allah nak bagi kepada kita. Yang pertama, al-ajabu kullal ajab. Amat ajaib dan pelik. Jadi dapat perkataan hari ni, al-ajab makna dia pelik. Sebab tu perkataan ta'ajub. Ta'ajub tu apa? Merasa hairan dengan kelebihan Allah bagi. Itu jangan. Kalau pelik yang baik, bagus. Tapi kalau pelik rasa ta'ajub yang tak bagus, tak bagus. Dia kata, insya-Allah aku ni satu kelas dengan dia, tapi aku kahwin dulu. Contohan, awak aku ni berjaya, dia tak berjaya. Aku duduk sebelah rumah dia, tapi aku bukan nak kata well lah, semayang tak pernah tinggal. Anak-anak bagus, dia kenapa anak tak bagus lah? Itu dia panggil mainan iblis. Jangan tertipu. Kadang-kadang Allah uji kita, kan? Kalau boleh kita begitulah, ya Allah, buanglah sifat-sifat kalau ada ta'ajub, ujub, kan? Ataupun takabur dan sebagainya. Yang kedua, lan fikakah. Lan fikaka lahu, makna dia apa? Iaitulah tidak dapat terlepas bagi dia. Makna dia Tuhan dia. Lan fikaka lahu dalam bahasa tasawuf ni makna dia ilah, Tuhan. Apa makna Tuhan? Yang kita tak boleh lari daripada dia. Tuhan ni kita tak boleh lari daripada Tuhan Allah Ta'ala. Nak lari pada mana? Tak boleh lari. Dia masuk pilah dalam kotak besi, walaupun dalam ditutup, dikunci, tetap Allah melihat dia. Lari tak boleh lari daripada mati, tak boleh. Boleh tak lari pada mati? Tuan-tuan, haji boleh lari pada mati. Mati boleh lari tak? Tak boleh. Sampai mereka buat cerita, ada tahun 2012. Cerita 2012, orang putih punya cerita ni. Dia nak hamak kata, punyalah boleh escape dengan mati ni, kiamat ni, duduk dalam ni. Dalam apa? Safinah. Dalam kapal. Tutup semua ni. Kapal ni kira macam tutup lah. Bila kan hari kiamat nanti ayak masuk kan atas kapal, dia habis hentam habis, dia pun tutup. Nak kata boleh escape ni, no one can escape. Tak ada orang boleh lari daripada kematian. Orang tak boleh lari daripada azab, daripada al-muntaqam yang telah dibalas oleh Allah Ta'ala. Tak boleh lari. Fir'aun, Masya Allah, dia berjawatan dia, raja kemah lah, pun tak boleh lari. Mati dia dalam keadaan dia tenggelamkan. Kemudian
Qarun, banyak harta. Sampai kita pun hari ini sebut harta Qarun. Ambil daripada Qarun, banyaknya harta. Tapi tetap tak boleh lari, mati dalam keadaan hina. Haman, Raja Namrud. Namrud mati dalam keadaan apa? Hina. Masuk apa? Nyamuk. Mula dia ketuk, dia buang. Kan nyamuk kan dia selalu masuk lubang kan. Tuan-tuan tidak, kena tutup selimut. Tak lagi nyamuk masuk. Bila nyamuk masuk tuan-tuan, kalau dia tak keluar kacau, dia masuk dalam kepala kawan ni, tekan, ketuk, dia ketuk tak keluar. Lah kali suruh dia punya pembantu dia ketuk sampai mati tuan-tuan. Raja Namrud, masya-Allah, hina. Tuan-tuan dan puan-puan, maka kita biar hidup kita nampak biasa pada pandangan manusia, tapi mulia pada pandangan Allah Ta'ala. Kemudian mala baqa lahu ma'ah, iaitulah tidak ada yang kekal. Ada yang kekal atas dunia? Tidak. Apa yang tak kekal? Semua tak kekal. Illa wajhah, kullu halikun, semua akan halak, semua akan binasa. Illa, kecuali wajhah, kecuali Allah Ta'ala. Nah gitu. Habis, hancur habis. Kereta kita beli, kan, rumah kita hancur, duit kita dalam bank pun hancur. Jadi apa yang tinggal? Adalah yang pertama, yang tinggal adalah sedekah kita. Nabi kata, apabila mati anak Adam, maka terputuslah segala amal. Habis semua. Kad bank terputus, segala audit terputus, habis akaun-akaun, kecuali akaun apa? Sadaqatun jariyah. Ilmu yuntafa'u bih. Ilmu ni yang kita manfaatkan. Dapat satu ilmu, share. Dapat satu ilmu, kita post dalam Facebook. Kita meninggal dunia, ada orang duk post lagi, orang duk baca, dapat pahala. Kemudian yang ketiga, waladun salih, anak kita. Siapa ada anak ni, anak dia duk doa, ya Allah, ampunkanlah dosa ayahku yang duduk dalam kubur. Allah Subhanahu wa taala teruskan doa ni. Tuan-tuan dan puan-puan, ini makna dia halaka, binasa, kecuali amal ibadat, kecuali saham kita di sana. Kemudian ta'mal absar, mata yang buta. Ta'mal qulub, mata hati yang buta. Kefahaman ataupun penutup ataupun mafhum daripada hikmah yang kita baca pada malam ini, dia kata, pelik bagi sesiapa yang cuba melepaskan diri daripada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak mungkin sekali akan terjadi. Kalau nak lari daripada kehendak Allah, daripada pandangan Allah, daripada pengawasan Allah, sama sekali tidak akan berlaku. Sedangkan dia cuba mencari kebendaan yang tidak kekal dengan banyak habis masanya, apatah lagi dengan maksiat. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak ambil satu daripada perkataan ulama. Kata Syekh Abu Hassan As-Sazili bagi menutup kuliah kita pada malam ini. Dia kata, bila sebut tentang mata hati yang buta, orang yang lari daripada Allah, orang yang lari daripada pengawasan Allah, orang yang rasa dia, nafsu dia duduk rasa dia rasa dia boleh lari daripada kehendak pengawasan Allah, maka orang ni adalah orang yang jahil. Jahil ni makna dia buta hati. Buta hati ni, kata Syekh As-Sazili, ada 3 jenis, 3 perkara menutup. Yang pertama, membiarkan anggota zahir dia berbuat maksiat. Orang hak buta hati ni, dia buat maksiat. Buat maksiat. Apa makna maksiat? Maksiat ni makna dia meninggalkan perintah Allah yang wajib dan melakukan larangan Allah. Itu maksiat. Kan kita dah dengar khatib baca, kan? Wahai muslimin sidang Jumaat yang dikasihi, kan? Sama-samalah kita melakukan apa yang disuruh oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itulah takwa. Tuan-tuan, Allah larang apa kita? Allah suruh apa kita? Maka kita kena beringat. Abir sabil. Macam kita melintas jalan, tengok pandang kanan dan kiri.
Sebab itu kata Raja Haji Ali, Raja Haji fi sabilillah, seorang alim ulama, Al-Arif Billah rahimahullah, telah meninggal dunia. Sampaikan nama dia, ada masjid di Cyberjaya. Kan? Raja Haji fi sabilillah. Kat Cyberjaya ni kan banyak masjid pun. Macam kita ni, Kajang, ada 2 masjid saja. Yang pertama Masjid Raja Haji Ali ataupun Raja Haji fi sabilillah. Yang kedua Masjid Cyberten. Itu lah. Jadi tuan-tuan pergi tengok, Masya Allah, siapa dia orang ni? Dia ni adalah orang yang kita kata Masya Allah, nah, dia adalah Al-Arif Billah, Al-Wasil Billah. Dia kata apa? Siapa yang tiada memegang agama, maka ia tidak boleh dibilang nama. Siapa yang mengenal 4, dia adalah orang yang selamat. Gitu. Mengenal 4. Yang pertama, mengenal hakikat. Yang kedua, mengenal syariat. Yang ketiga, mengenal tariqat, duduk jalan yang betul. Syariat tu apa? Hukum hakam, pantang larang, sembahyang, farduan Allah suruh. Hakikat tu apa? Kenal diri kita, mengaji tauhid, akidah tu. Tarikat apa? Tarikat ni duduk jalan yang betul, jalan orang yang benar, jalan orang yang tawaduk, jalan orang yang istiqamah, duduk kawan dengan orang yang baik. Tu jalan tu. Kena ada jalan tuan-tuan. Kita kena ada panduan, ways kena ada. Ways menuju akhirat. Yang terakhir sekali, ma'rifah. Kenal Allah Ta'ala. Gitu. Siapa dia yang kenal Allah Ta'ala? Nabi, sahabat, tuan-tuan dan puan-puan. Nanti kita cerita. Dia cerita kepada kita orang yang hitam. Hitam tau hitam. Muka dia gelap. Aswad wajhu. Muka dia gelap. Tapi orang 3 yang hitam ni, Allah angkat dia. Tu dia. Maknanya Allah tak pandang pun rupa. Gelap ke putih Allah tak pandang. Tuan-tuan tahu. Yang pertama siapa dia? Orang yang hitam yang Allah angkat. Yang pertama, Bilal bin Rabah. Yang kedua adalah Luqmanul Hakim. Yang ketiga, insya-Allah bulan depan kita sebut. Tuan-tuan mesti terkejut ni dengar yang ketiga ni. Sebab kita duk rasa dia putih tapi dia gelap. Nanti saya akan sebutlah insya-Allah bulan depan. Dia adalah antara 10 orang yang dijamin syurga. Allahu Rabbi. Baik. Maka yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Abu Hasan Asy-Syadzili punya perkataan pun kita akan habiskan pada bulan depan dengan tajuk yang lain pula. Tentang mata dan berpindah dari alam ke alam. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi di lain waktu, dipanjangkan usia, disihatkan tubuh badan, diberkati segala makan minum kita, dan kita berada dalam keadaan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian tangguh majlis dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.